Terima kasih Tun Yang Dipertua di atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya ingin mengambil bahagian ini untuk membahaskan cadangan tambahan perbelanjaan 2003 yang melibatkan ringgit Malaysia sebanyak lebih kurang 45 bilion. Tun Yang Dipertua, sebelum saya menyentuh secara khusus beberapa masalah yang berkaitan dengan cadangan tersebut, izinkan saya menyentuh secara ringkas tentang sejarah perkembangan pendidikan kita. Tun Yang Dipertua, pada ketika bangsa kita dijajah oleh British dahulu, orang Melayu dianggap wujud semata-mata kerana adanya raja-raja Melayu. Namun begitu, mereka tidak mengiktiraf Melayu sebagai bangsa yang mampu mencapai tahap kemajuan yang tinggi. Lantaran itu mereka telah meminggirkan orang Melayu dan mengatur rancangan supaya orang Melayu terus hidup di desa-desa terpencil. Sekaligus mereka membiarkan bahasa Melayu hidup sebagai bahasa suku kaum yang hanya layak diguna pakai di sekolah-sekolah Melayu dan di pasar-pasar. Tujuannya supaya bahasa Melayu tidak menjadi bahasa ilmu, yaitu bahasa yang boleh membina tamadun sesuatu bangsa. Niat sebenar British tidak lain dan tidak bukan hanya semata-mata untuk menghakiskan tamadun Melayu yang telah terbina sejak sekian lama itu supaya tidak berkembang dan dapat bersaing dengan tamadun yang ingin mereka bina di negara kita ini. Untuk menyembunyikan niat buruk mereka, cogan kata seperti to develop human culture, to retain and establish liberal tradition among the nation dengan izin, telah diketengahkan secara meluas. Human culture menurut mereka tidak ada yang lain selain daripada apa yang diamalkan oleh orang Barat. Dalam bidang pendidikan, British memperkenalkan dasar pelajaran terbuka, laissez-faire. Dasar tersebut telah mengakibatkan terbentuknya 5 jenis aliran persekolahan yang berbeza di negara ini, yaitu aliran Inggeris, aliran Melayu, aliran madrasah, serta aliran Cina dan Tamil. Perbezaannya bukan saja dari segi kurikulumnya, bahkan juga dari segi matlamat dan tujuan sekolah-sekolah tersebut ditubuhkan. Sekolah Inggeris menggunakan corak kurikulum dan sukatan pelajaran serta buku-buku teks yang digunakan oleh kanak-kanak di England. Tujuannya adalah untuk menjayakan proses sekularisasi yang dirancang oleh institusi-institusi di Barat. Sekolah itu dirancang supaya menggunakan kurikulum yang menitik beratkan kemahiran 3M, menulis, mengira dan membaca, serta sedikit kemahiran pertukangan tangan secara tradisi. Tujuannya adalah untuk melahirkan masyarakat yang hanya boleh hidup di kampung-kampung sebagai petani dan nelayan. Sekolah agama pondok merupakan institusi warisan yang terbentuk lebih awal, seawal kedatangan Islam ke tanah Melayu. Sekolah-sekolah tersebut ditaja dan dibangunkan oleh orang Melayu di kampung-kampung. Ia menggunakan kurikulum dan bahan bacaan yang diubah sesuai daripada sistem pelajaran dari negara-negara umat Islam di Asia Barat. Tujuannya adalah untuk meneruskan kelangsungan risalah Nabi Muhammad SAW di negara yang tercinta ini. Sekolah-sekolah Cina dan Tamil masing-masing menggunakan kurikulum yang didatangkan daripada benua Cina dan India. Tujuannya adalah untuk memelihara identiti bangsa, budaya, adat resam dan bahasa mereka masing-masing. Dalam menghadapi kenyataan ini, anak-anak Melayu perlu memilih salah satu daripada 3 jenis persekolahan di peringkat rendah, yaitu sama ada sekolah Inggeris, sekolah Melayu atau sekolah agama pondok. Dan salah satu daripada 2 jenis persekolahan di peringkat menengah, yaitu sekolah Inggeris atau madrasah. Pemilihan tersebut telah melahirkan 3 kelompok yang berbeza di dalam kalangan masyarakat Melayu, yaitu kelompok agama, kelompok menengah dan kelompok awam. Kelompok agama terdiri daripada kalangan alim ulama, guru-guru agama dan imam-imam. Kelompok menengah terdiri daripada kalangan lulusan aliran Inggeris yang menjawat jawatan sebagai pegawai kerajaan, sementara golongan awam pula terdiri daripada kalangan lulusan sekolah Melayu yang menjadi guru Melayu atau kerani peringkat bawahan serta budak-budak pejabat. Selain mereka ialah para petani dan nelayan. Akibat daripada dasar pelajaran terbuka yang diatur oleh British itu menyebabkan anak-anak Melayu tidak mempunyai peluang untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi melalui sekolah Melayu.
kerana sekolah Melayu hanya setakat darjah 5 peringkat rendah sahaja. Pelajaran peringkat menengah pada ketika itu hanya dapat diteruskan melalui sekolah Inggeris. Natijahnya pada tahun 1924, kanak-kanak Melayu yang diterima masuk ke sekolah Inggeris hanya seramai 3,850 orang sahaja, berbanding kanak-kanak India seramai 4,613 orang, sementara kanak-kanak Cina seramai 20,166 orang. Walaupun pihak tertentu berpendapat bahawa apa yang berlaku bukanlah berpunca daripada sikap kerajaan British, kerana mereka sebenarnya telah berusaha dengan sedaya upaya untuk mengubah sikap ibu bapa orang Melayu supaya menghantar anak-anak mereka ke sekolah Inggeris agar kanak-kanak tersebut dapat meneruskan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi seperti kanak-kanak lain. Kita harus ingat bahawa kenyataan tersebut adalah semata-mata untuk menutup niat sebenar mereka terhadap penduduk tempatan sekarang ini Bumiputra. Kerana walaupun usaha tersebut pernah dibuat, tetapi sekadar melepaskan batu di tangga sahaja. Mereka tidak pernah memandang berat terhadap segala faktor penghalang seperti faktor lokasi sekolah di kampung-kampung, skup kurikulum pelajaran Melayu yang terhad dan tidak terdapat di dalamnya usaha-usaha mengubah cara hidup dan cara berfikir murid-murid ke arah yang lebih maju. Juga faktor kemiskinan ibu bapa Melayu pada waktu itu. Menjadi sikap tidak jujur British terhadap orang Melayu, para ulama mengambil tenaga bersama-sama dengan kelompok awam untuk mempertingkatkan prestasi pendidikan di sekolah-sekolah pondok dengan menubuhkan madrasah-madrasah bagi membolehkan anak-anak Melayu menyambung pelajaran mereka di peringkat menengah. Dengan itu tertubuhlah Madrasah Al-Misriyah di Tanah Liat Bukit Mertajam Pulau Pinang pada tahun 1906, diiringi dengan penubuhan Madrasah Al-Iqbal di Singapura pada tahun 1907, Madrasah Al-Hamidiyah di Limbu Kapal Al-Usta Kedah pada tahun 1909. Madrasah Muhammadiyah atau Ma'had Al-Muhammadi di Kota Baru, Kelantan pada tahun 1915. Seterusnya penubuhan madrasah terus berlaku dengan pesatnya di seluruh pelosok tanah air di sekitar tahun 1930-an dan 1940-an. Madrasah dianggap oleh British sebagai tempat melahirkan golongan ekstrim yang boleh menghalang kepentingan politik mereka. Sebab itu ia bukan hanya dibiar hidup bersendirian tanpa bantuan, malah sentiasa diawasi dan diragui oleh mereka. Rupa-rupanya selepas 46 tahun merdeka, nasib madrasah, kini sekolah agama rakyat, mengalami nasib yang lebih teruk daripada zaman penjajah. Sekolah-sekolah ini kini dianggap sebagai sarang pengganas. Kewujudannya dianggap boleh membedaratkan bangsa dan negara. Oleh itu Kerajaan Barisan Nasional berusaha untuk menghapuskannya. Untuk Menteri Pendidikan, langkah tersebut penting kerana usaha kementerian untuk mempertingkatkan gagal dicapai. Maka jika ia diteruskan, sudah tentu akan merugikan Kerajaan Barisan Nasional. Apa yang boleh lebih menyayatkan hati umat Islam di negara ini ialah kenyataan para pemimpin UMNO yang secara terbuka melahirkan kebencian terhadap SAR. Sebenarnya SAR ditubuh oleh orang-orang tertentu yang berkepentingan, manakala sekolah itu daif dan tidak mempunyai guru terlatih serta kemudahan yang sempurna. Kalau ada orang UMNO menghantar anak-anak mereka masuk ke sekolah SAR, ambil keluar, merosak anak-anak kita. Mereka guru bukan ajar Islam, tetapi merosakkan pemikiran, kata Perdana Menteri Malaysia yang keempat pada 17 hari bulan Januari tahun 2003. Kerajaan perlu mengawasinya dengan lebih ketat untuk memastikan murid-muridnya tidak direkrut untuk menjadi pengganas. Selama ini kita hanya membiarkannya. Ini isu penting sekarang. Kita perlu mengambil tindakan tegas, jika tidak habislah kita, kata pengarah Pusat Penyelidikan Strategi pada 16 hari bulan Januari 2003. Sekejap satu lagi. Sekiranya dibiar, ia boleh menjadi bom jangka yang akan meletup tidak lama lagi, menjejas cara hidup yang kita hargai. Kemungkinan sekolah agama ini dijadikan pusat merekrut pengganas, kata pula Menteri Pertahanan Malaysia pada hari yang sama, iaitu 16 hari bulan Januari 2003.
Ya. Terima kasih, Tun. Terima kasih rakan saya daripada Padang Terang. Isu sekolah agama rakyat melahirkan pengganas. Saya kira saya nak tanya Yang Berhormat, apa pendapat dan pandangan Yang Berhormat? Sebab bagi saya lah bahawa ada kemungkinan benar dakwaan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bahawa sekolah agama rakyat ini melahirkan pengganas. Tidak seperti mana sekolah-sekolah asrama penuh. Dia hanya melahirkan murid yang ligan cikgu dengan parang. Seperti berlaku di MCKK. Ini budak-budak yang masuk 5A daripada UPSR. Tidak seperti mana sekolah agama rakyat yang masuk 5E. Jadi saya nak minta pandangan Yang Berhormat. Terima kasih saudara daripada Pokok Senang. Sebenarnya itu akan sampai kepada jawapannya. Memang ada sedia. Selain mereka terdapat tidak kurang daripada 21 kenyataan yang merupakan tuduhan liar telah dibuat oleh para pemimpin negara dan orang-orang penting yang beragama Islam terhadap sekolah agama rakyat. Sedangkan pada zaman penjajah dahulu, tiada suatu pun kenyataan yang seteruk itu dibuat oleh pegawai-pegawai British untuk melemparkan kepada madrasah-madrasah walaupun mereka beragama Kristian dan sangat-sangat memusuhi dan mencurigainya. Oleh kerana para pemimpin negara mensyaki SAR menjadi sarang pengganas, maka pada tahun 2002 Kerajaan Barisan Nasional mula menghentikan semua jenis bantuan termasuk bantuan per kapita kepada SAR supaya sekolah-sekolah tersebut mati dengan sendirinya. Dalam bulan Ogos 2003, Kementerian Pendidikan menawarkan jawatan guru sandaran kepada guru-guru yang sedang mengajar di SAR dengan tujuan supaya mereka meninggalkan SAR. Bayangkan betapa tindakan tidak berperi kemanusiaan Kementerian Pendidikan. Saya ulangi, tindakan tidak berperi kemanusiaan Kementerian Pendidikan terhadap pelajar-pelajar SAR yang tidak bersalah. Mereka sedang diambang peperiksaan untuk semua peringkat persijilan. Apakah niat sebenar Kementerian Pendidikan dan Kerajaan Barisan Nasional di sebalik tindakan mereka itu? Ragu terhadap keganasan, ini jawapannya. Pokok Senang. Manakah bukti? Apakah niat sebenar kementerian? Apakah ragu terhadap keganasan? Manakah bukti yang menunjukkan SAR pengganas? Manakah bukti yang menunjukkan bahawa guru-guru di SAR mengajar para pelajar supaya menjadi samsing antara 76,300 orang pelajar yang sedang menuntut di semua peringkat sekolah di negara ini yang telah dikenal pasti oleh Kementerian Pendidikan itu? Berapa orangkah pelajar SAR yang terlibat? Setakat yang diketahui, sehingga tempoh ini, semua pelajar-pelajar tersebut terdiri daripada para pelajar sekolah menengah kerajaan, antaranya sekolah elit seperti MCKK, sekolah-sekolah berasrama penuh dan sekolah-sekolah berasrama tajaan Kementerian Pendidikan yang punya kelengkapan yang cukup sempurna, lengkap dan cukup segala-galanya. Mereka didapati bukan saja melanggar disiplin, malah melakukan jenayah berat seperti membunuh, mendera, merogol dan mengugut pelajar-pelajar. Yang memandarut mangun. Darul Malam. Terima kasih, Hormat. Terima kasih. Saya pun tak sangkalah Yang Berhormat selepas keluar daripada kerajaan ini jadi seorang ahli pembangkang, boleh buat perumahan yang begitu teruk, menggambarkan seolah-olah kerajaan pada hari ini cuba menginayakan sekolah agama rakyat. Kita nak berbetulkan, kata tak betul walaupun tergelincir. Sedangkan ada pelajar-pelajar kita yang menghadapi masalah disiplin, dia ambil tindakan. Ini satu gambaran betapa kita memandang serius. Tak macam pembangkang, semuanya tak betul. Tadi baru menteri masuk bertanyakan mana istimewanya hak Bumi Putera yang diberi oleh kerajaan, yang dibela oleh kerajaan pada hari ini terdapat dalam negara lain yang selalu diberikan contoh oleh pembangkang termasuk Kemaman. Nanti bagi saya sikit dulu. Kalau nak bagi sikit, ada sikit lagi. Jadi saya nak tanya Muhammad, termasuk IMF, pinjaman IMF. Katakanlah kerajaan kita ambil pinjaman IMF, bermakna hak Bumi Putera, seperti kata menteri tadi, terhapus. Jadi bermakna di sini pembangkanglah yang nak melihat, nak membunuh hak keseimbangan Bumi Putera kalau kita ambil pinjaman IMF sebagai contoh. Begitu juga kita lihat sekolah agama rakyat yang menyimpang, menyeleweng, tergelincir. Salahkah kerajaan nak membetulkan akidah mereka ini? Saya tanya Yang Berhormat. Jadi bermakna pembangkang, tolonglah
Kalau rakan kita dah nak gugur rambut, lepas ni kena gugur, bagi tumbuhan yang tak baik, jadi nak bunuh hak bumi putra ni siapa? Mereka pembangkang. Minta sikit penjelasan Yang Berhormat. Yang pertama, penjelasan yang nak respon kepada Yang Berhormat Larut, mana ada bumi putra di Korea? Betul, saya tak kata bumi putra di Korea. Saya kata tadi, Taiwan pun tak ada. saya kata tadi Yang Berhormat, Tak. di kerajaan Apa kita inilah yang bela nasib bumi putra. Kalau kita ambil pinjaman IMF, bermakna cadangan pembangkang itu Dato' Yang nak Dato' membunuh nasib bumi putra. Saya tak bagi Sebagaimana jalan. pandangan menteri tadi, janganlah putar belikkan kenyataan. Apa tak bagi jalan? Malah cukup Yang Berhormat. Ya. Saya minta bukti. Di manakah? Saya minta bukti. Manakah bukti yang menunjukkan bahawasanya SAR itu melahirkan pengganas? Tidak ada. 76,000 orang tu berapa orang? Daripada pengganas daripada sekolah SAR. Apa yang terbukti kini bahawa SAR walaupun telah didakwa oleh Perdana Menteri Malaysia keempat sebagai sekolah daif, tidak mempunyai guru terlatih serta kemudahan yang sempurna. Namun ada di antaranya yang mampu menunjukkan prestasi cemerlang kerana mampu menampilkan pelajar yang memperoleh kelulusan 8A dalam peperiksaan CJSPM. Sebuah sekolah menengah agama rakyat di kawasan saya di Padang Terak. Pada tahun ini 15 orang dapat masuk universiti. 15 orang. Keadaan sekolah itu dikatakan daif. Mereka mendapat 8A CJSPM dan dapat jayid dalam peperiksaan CJ 4 Sanawi. Tahukah ahli-ahli yang berhormat sekalian? Larut. Cukup dah. Bahawa pelajar-pelajar di SAR perlu mengambil antara 17 hingga 19 mata pelajaran serentak Boleh duduklah. bagi mendapatkan sijil SPM dan 4 Sanawi berbanding 7 hingga 9 mata pelajaran saja bagi mendapatkan sijil SPM semata-mata oleh pelajar-pelajar di SMK. Datuk Yang Dipertua, apakah untungnya bagi bangsa Malaysia, khususnya bangsa Melayu, jika SAR terhapus di bumi Malaysia ini? Dan apakah ruginya bangsa Malaysia jika SAR terus berperanan sebagai institusi pendidikan, tidak pernah melahirkan budaya samsing di dalam? Yang Berhormat, peringat bangun. Tak ada masalah banyak lagi. Terima kasih. Minta penjelasan. Apa pandangan Yang Berhormat Padang Terak tentang anggapan Yang Berhormat Perdana Menteri yang mengatakan bahawa SAR atau di sekolah-sekolah agama rakyat ini tidak mengajar agama. Jadi agama apa yang dimaksudkan oleh PM itu? Apakah agama Islam atau agama apa? Yang kedua, apakah ukuran salah dan betul yang digunakan oleh kerajaan untuk mengukur dan mengatakan bahawa kita adalah ataupun sekolah agama rakyat ini mengajar ilmu salah? Apakah ukurannya atau sandarannya? Sekian, terima kasih. Yang Berhormat boleh gulung. Terima kasih sahabat saya daripada Peringkat. Sebab itulah apabila tuduhan-tuduhan ini diberi, kita minta kita berdialog secara terbuka. Berdialog secara terbuka dan nyatakan mana salah, mana bukti yang kita mengajarkan, guru-guru mengajarkan ilmu salah dan sebagainya. Tapi hingga sekarang ini masih belum ada jawapan yang berani diberi oleh pihak yang menuduh. Apakah untungnya? Ya, setiap bangsa yang ada di dalam dunia ini sudah tentu berhasrat untuk memperkembangkan budaya hidupnya sendiri walaupun di mana juga mereka berada. Seperti mana yang dibangkitkan oleh Gelang Patah tadi. Kerana itu merupakan hak masing-masing. Begitulah setiap suku kaum di negara kita. Adakah adil ketika kaum lain sedang berjuang menuntut hak masing-masing, khususnya dalam pendidikan, tiba-tiba UMNO Barisan Nasional dan Kementerian Pendidikan memusuhi SAR dan berusaha menghapuskannya? Rasa cukuplah Yang Berhormat. Sikit lagi. Datuk Yang Dipertua, gulung. Untuk gulung. Berbalik semula kepada sejarah kelahiran dua aliran pendidikan peringkat menengah, iaitu Inggeris dan Madrasah di negara ini.
Kewujudannya menyebabkan lahirnya dua kelompok masyarakat terpelajar yang berbeza worldview-nya di kalangan orang Melayu. Namun pada satu masa ketika timbulnya kesedaran tentang peri pentingnya umat Melayu bersatu bagi membebaskan negara mereka dari cengkaman penjajah, mereka bersatu walaupun worldview mereka berbeza, kerana semua pihak berasa yakin bahawa penjajah menurut Al-Quran, "Iza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha adillatan wa kadzalika yaf'alun." Apabila mereka menaklukki sebuah negara, mereka merusakkan negara yang mereka jajahi itu, dan pasti pula mereka menjadikan rakyatnya yang bermaruah sebagai bangsa yang hina dina. Kedua-dua golongan tadi, golongan agama dan golongan nasionalis Melayu, bergabung tenaga, bersatu dan berjuang bersama-sama menentang habis-habisan akan rancangan British untuk menubuhkan Melayan Union. Mereka menentang habis-habisan kerana mereka menganggap bahawa ia pasti merugikan orang Melayu. Kerana sekiranya Melayan Union berjaya, berarti orang Melayu akan kehilangan hak ketuanannya di negara mereka sendiri. Kehilangan hak ketuanan Melayu berarti kehilangan hak keistimewaan orang Melayu, juga berarti kehilangan maruah dan jati diri orang Melayu. Seterusnya akan berlaku sindrom hakisan akidah Melayu dan serta sindrom keterpinggiran bahasa Melayu yang menjadi jiwanya. Baik, cukup. Sedang. Terima kasih Yang di-Pertua. 20 minit yang mana? 20 minit ya. Ucap 20 minit ya. Terima kasih. Dalam ucapan saya semasa perbahasan bajet tambahan 2003 yang telah lalu, saya menyentuh secara ringkas tentang sejarah perkembangan pendidikan kita. Dan pada kali ini saya mohon izin untuk menyentuh sedikit tentang kesan-kesan kelahiran dua aliran pendidikan peringkat menengah iaitu Inggeris dan madrasah di negara ini. Sebelum saya menyentuh perkara lain yang berkaitan dengan bajet yang dibentangkan itu secara khusus. Tuan Yang di-Pertua, wujudan dua aliran pendidikan menengah di negara kita ini ketika penjajah Inggeris menyebabkan lahirnya dua kelompok masyarakat terpelajar yang berbeza worldview-nya di kalangan orang-orang Melayu. Namun pada satu masa ketika timbulnya kesadaran tentang peri pentingnya umat Melayu bersatu bagi membebaskan negara dari cengkaman penjajah, mereka bersatu walaupun worldview mereka berbeza. Atas kesedaran inilah kedua-dua golongan tadi, iaitu golongan agama dan golongan nasionalis Melayu, bergabung tenaga, bersatu dan berjuang bersama-sama menentang habis-habisan akan rancangan British untuk menghapuskan hak ketuanan Melayu melalui rancangan penubuhan Melayan Union. Mereka menentang rancangan tersebut habis-habisan kerana mereka menganggap bahawa ia pasti merugikan orang Melayu. Mengapa tidak? Kerana sekiranya Melayan Union berjaya, berarti orang Melayu akan kehilangan hak ketuanannya di negara mereka sendiri. Kehilangan hak ketuanan Melayu berarti kehilangan maruah dan jati diri orang Melayu. Sekaligus akan berlaku sindrom hakisan akidah orang Melayu serta sindrom keterpinggiran bahasa yang menjadi jiwanya. Berkat kesedaran dan kesatuan yang telah ditunjukkan oleh kalangan intelek Melayu pada ketika itu, orang Melayu berada dalam suatu kumpulan yang bergerak bersama-sama atas nama Melayu Islam, bukan sahaja setakat menentang dan menggagalkan rancangan Melayan Union kerajaan British, sebaliknya mengatur langkah untuk menyahkan British daripada negara ini. Orang Melayu pada ketika itu bergerak bersendirian tanpa dibantu oleh sesiapa yang lain yang berada di negara ini. Mereka itu hanya melihat dari jauh, malah ada di antara mereka yang menjadi tali barut British. Menjelang kemerdekaan, perbezaan pendapat antara dua golongan tadi, iaitu golongan ulama dan golongan nasionalis yang menjadi pemimpin Melayu, tercetus semula. Pada kali ini perbezaannya adalah tentang pola kemerdekaan yang sebenar yang perlu dibentuk selepas ketiadaan British. Tujuannya adalah untuk menentukan hak ketuanan Melayu, sama ada ia terus dapat dikekalkan
atau dipertahankan buat selama-lamanya, atau sebaliknya. Perbezaan tersebut menyebabkan orang Melayu mendukung berbagai wadah perjuangan politik. Ada yang mendukung Parti Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu Pekembar yang lebih terkenal dengan nama UMNO. Ada yang mendukung Parti Islam Setanah Melayu yang dikenali dengan nama PAS. Dan ada juga mendukung parti-parti politik lain daripada kedua-dua buah parti terbesar tersebut. PAS mengambil pendekatan untuk membentuk kerajaan berasaskan prinsip keadilan yang digariskan oleh Islam atas alasan bahawa itu adalah amanah Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Selain itu, ia juga telah merupakan suatu cara yang boleh mengekalkan ketuanan Melayu serta menjaga maruah dan jati dirinya tanpa menggaguh-gugat kepentingan rakyat dari keturunan lain yang berada di negara ini, kerana PAS sentiasa menganggap mereka sebagai muwatinun, sedangkan UMNO walaupun berada dalam satu pakatan bersama dengan rakyat keturunan lain, mereka tetap menganggapnya sebagai kafir zimmi. Menjelang kemerdekaan, orang Melayu ramai menyokong UMNO kerana terpikat dengan dan tertarik dengan janji-janji yang telah diutarakan oleh UMNO. Untuk terus mempertahankan hak ketuanan Melayu, terus menjaga maruah Melayu, kedaulatan bahasa Melayu sebagai menjadi bahasa ilmu, dan ia juga berjanji hendak menyelesaikan masalah pendidikan dan kemiskinan yang dihadapi oleh orang Melayu. Setelah hampir 5 dekad, apa yang dijanjikan oleh UMNO kepada orang Melayu bagi menjaga hak ketuanan Melayu dan maruah Melayu nampaknya tidak begitu menjadi kenyataan. Hak ketuanan Melayu kini tercalar keruk akibat kuasa politik Melayu semakin hari semakin terhakis. Maruah bangsa Melayu juga ternoda kena amalan rasuah para pemimpin Melayu yang berkuasa. Bahasa Melayu tidak lagi diharapkan boleh menjadi bahasa ilmu kerana para pemimpin UMNO berasa ragu terhadap keupayaan bahasa Melayu, keupayaan bangsa Melayu boleh berfikir dan mencipta kemajuan, mengembang ilmu, menjadi pakar, sarjana dan bijak pandai dalam segala bidang melalui bahasanya sendiri. Oleh itu, mereka bertindak menukar dasar pelajaran berhubung bahasa kebangsaan dan yang telah diputus dan dipersetujui bersama dalam kontrak sosial yang telah dibuat dahulu. Asalnya orang lain mula berani memperlekehkan bahasa Melayu secara terbuka. Perkataan-perkataan yang telah menjadi istilah terpakai sejak beratus tahun seperti perkataan keling karam. Ada yang dia, Mat, negeri jalan. Terang masa. Very sorry dengan izin. Dia tak bagi, Mat. Very sorry, Mat. Oleh Please itu, sit down, Mat. Minta maaf, Mat. asal orang lain mula berani memperlekehkan bahasa Dia tak bagi sedikit. bahasa Melayu secara terbuka. Perkataan-perkataan seperti kelik karam dan seumpamanya dianggap menghina kaum lain. Untuk menghapuskannya, mereka berusaha mengambil tindakan mahkamah ke atas Dewan Bahasa. Tak bagi, Badan Tak Terang. bagi. Dia tak bagi, Mat. No way. No way, Mat. Masa pendek. Mereka berusaha Ijlis, mengambil Mat, tindakan ijlis. mahkamah Duduk. ke atas Dewan Bahasa dan Pustaka yang diberi amanah untuk memertabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu. Sebenarnya No. No, ya, Mat. Sebenarnya banyak lagi istilah duduk. seperti itu digunakan dalam bahasa Melayu. Perkataan Cina buta dipakai sebagai istilah bagi kaedah meneruskan perkahwinan semula suami yang telah mentalakkan isterinya dengan talak 3. Pokok Cina maki, nama yang diberi kepada sejenis tumbuhan menjalar yang digunakan sebagai julang. Pokok yang tu saya tak boleh sebut, tapi di belakang tu ada mamak dengan izin. Nama sejenis pokok yang mengeluarkan buah berbentuk panjang dan hitam warnanya dipanggil mamak di belakang dia. Selain itu terdapat juga istilah pokok samak keling, kuih telinga keling, burung nyonya gila dan beratus-ratus istilah dan nama yang lain yang dikaitkan dengan nama keling, Cina dan mamak. Adakah semua itu dianggap perkataan menghina kaum lain dan semuanya perlu dibuang dari dalam kamus bahasa Melayu sejauh-jauhnya? Sudah barang tentu ada banyak perkataan-perkataan yang dikaitkan dengan nama Melayu dan suku kaum lain
di dalam istilah-istilah dan nama-nama bahasa mereka masing-masing. Bagaimana pula hal tersebut? Adakah semuanya itu patut dibuang juga dan dilemparkan jauh-jauh agar tidak wujud unsur menghina suatu kaum di mana sesuatu bangsa? Setelah orang Melayu berasa amat kecewa dengan UMNO kerana menghampakan harapan mereka bagi terus memertabatkan ketuanan Melayu, maruah dan jati diri Melayu, serta memertabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu, ramai orang Melayu kini telah pula mendukung wadah perjuangan PAS. Melihat perkembangan yang luar jangka itu, para pemimpin UMNO mengambil sikap memusuhi PAS habis-habisan. Dalam pilihan raya 1969, UMNO menggunakan tenaga pemuda tahan lasak untuk menghancurkan kerajaan PAS di Kelantan, malah untuk menghancurkan PAS itu sendiri. Jika dia berdiri lagi, Ahmad? Tak bagi. Natijahnya kerajaan PAS Kelantan terus kekal, tetapi yang jatuhnya kerajaan Perikatan Pulau Pinang ke tangan Parti Gerakan, serta memberikan kemenangan besar kepada beberapa buah parti bukan Melayu pada waktu itu. Hal tersebut telah mencetuskan peristiwa berdarah 13 Mei, iaitu peristiwa pahit yang kita harapkan tidak akan berulang lagi buat selama-lamanya. Menjadi hakikat perpecahan membawa kemusnahan. Para pemimpin Melayu pada ketika itu telah mengambil sikap buang yang keruh ambil yang jernih. Pemimpin PAS sanggup melupakan segala peristiwa pahit yang dialami ketika menghadapi pilihan raya, di mana ramai ahli-ahlinya mengalami kecederaan akibat dibelasah oleh pemuda tahan lasak. Tajaan UMNO dengan mengambil inisiatif bersama-sama pemimpin lain untuk menubuhkan Barisan Nasional. Malangnya penyatuan antara PAS UMNO tidak dapat bertahan lama, dan setelah PAS ditendang keluar daripada Barisan Nasional, pemimpin UMNO terus memusuhi PAS. Sebenarnya sikap tersebut tidak menguntungkan Melayu, malah UMNO itu sendiri. Apa yang menguntungkan UMNO? Jika dalam usaha mereka untuk menjatuhkan PAS, para pemimpin UMNO sanggup mengorbankan beberapa dasar penting yang telah diputuskan untuk mempertahankan hak ketuanan Melayu serta menjaga maruahnya. Sedangkan itu adalah amanat dan kepercayaan bangsa Melayu kepada mereka. Natijahnya daripada tindakan UMNO mengorbankan beberapa dasar perjuangan bangsa Melayu yang asas dan penting semata-mata kerana hendak mematikan PAS. Maka antara rancangan Melayan Union yang dahulunya ditentang habis-habisan itu kini diterima pakai dengan begitu mudah sekali. Usaha menghapuskan pengaruh bahasa Melayu secara tidak langsung dan mencurigai golongan yang berpendidikan agama seperti melalui SAR merupakan contoh yang amat jelas. Langkah terbaru yang diambil oleh UMNO untuk menentang kebangkitan PAS ialah persempadanan semula kawasan-kawasan pilihan raya di mana telah menghapuskan kawasan dominan Melayu. Selain tindakan untuk memberi tambahan kursi, tidak memberi tambahan kursi yang sepatutnya kepada negeri-negeri seperti Perlis, Kedah, Kelantan dan Terengganu yang sebelum merdeka dulu, negeri-negeri tersebut diistilahkan sebagai negeri-negeri Melayu. Menyebabkan kursi parlimen bagi orang Melayu tidak bertambah mengikut sewajarnya. Selain itu, UMNO juga cuba memperalatkan SPR bagi menghilangkan kursi-kursi yang dimenangi oleh PAS. UMNO seharusnya tidak memusuhi PAS. Pemimpin UMNO dan PAS tentu yakin bahawa di sana masih wujud jalan penyelesaian bagi menyelesaikan banyak masalah yang diperselisihkan itu. Kita perlu insaf bahawa kehancuran pimpinan Melayu berarti kehancuran bahasa Melayu, bangsa Melayu itu sendiri. Kita perlu menginsafi peristiwa-peristiwa lampau yang telah menghapuskan kuasa politik sesuatu bangsa yang pada mulanya merupakan bangsa yang kuat tetapi akhirnya lenyap. Pada ketika Rasulullah SAW masih hidup, baginda pernah diberi isyarat oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang kemunculan umatnya sebagai golongan yang sangat berpengaruh serta mempunyai kuasa politik yang sangat kuat. Namun akhirnya mereka rebah dan hilang segala-gala yang pernah dimiliki mereka. Puncanya tidak lain dan tidak bukan hanya kerana sikap para pemimpin yang berkuasa. Ab'adu asdiqa'ahum thiqatan bihim wa qarrabu a'da'ahum jahlan minhum. Fasara as-sadiq bil ib'adi aduwan ولم يصر العدو صديقا بالتقريب له.
membenci kalangan yang sebenarnya merupakan kawan sejati kerana menyayangi kalangan yang mereka baru kenali. Natijahnya kawan sejati menjadi musuh, sementara kalangan yang baru dikenali tidak pula menjadi kawan. Bangsa Melayu khususnya para pemimpin perlu mencari jalan bagi menyatukan umat atas nama Islam, kerana Islam menjanjikan keadilan kepada semua makhluk. Wal takum minkum ummatun yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dalam ada di kalangan kamu golongan yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh orang berbuat kebajikan dan menentang kemungkaran. Dengan itu mereka pasti memperoleh kejayaan. Melalui ayat ini Allah memperingatkan kita semua bahawa untuk membolehkan sesuatu kalangan itu menjalankan tugas dan tanggungjawab ini dengan sempurna, mereka mesti memiliki kuasa politik yang kuat. Kini kita memberi alasan bahawa kita tidak dapat memperoleh kuasa politik yang kuat kerana kita mendukung wadah yang berbeza. Pasal perjuangannya, bukankah perbezaan pendapat itu merupakan fitrah hidup manusia? Lupakah kita kepada firman Allah, pesanan Allah, wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum. Kendati pun kamu berbeza pendapat, tetapi janganlah kamu bermusuh, kerana kelak kamu akan kehilangan pengaruh. Penyelesaian pasti ada, dan ia pasti berjaya jika kita benar-benar bertekad untuk mencari penyelesaian. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul. Andai kata kamu berselisih tentang apa jua perkara pun, kembalilah kepada Allah dan Rasul. Soalnya sekarang, adakah kita mahu terus berselisih atau mencari penyelesaian yang boleh menjamin kelangsungan perjuangan bangsa kita? Dato' yang dipertua, saya juga ingin menyentuh tentang konsep keadilan sosial. Keadilan sosial bergantung kepada wujudnya dasar yang benar-benar mementingkan keadilan dan kesejahteraan manusia. Dasar ini belum lagi menjadi suatu kesedaran yang menyeluruh di kalangan rakyat dan pemerintah sendiri. Keadilan sosial harus dilihat dari beberapa dimensi seperti ekonomi, politik, perundangan, dan kehakiman serta hubungan kaum. Kalau kita melihat kepada dimensi politik, kita dapati bahawa akibat krisis ekonomi tahun 1998, kemiskinan di desa dan di bandar kembali meningkat. Pihak yang terlibat secara langsung ialah kalangan petani, nelayan, pekerja kilang, peneroka, golongan penyewa tanah, dan kumpulan-kumpulan yang tidak bertanah. Rata-rata menganggap bahawa belanjawan yang dibentang ini adalah belanjawan terbaik yang mengambil kira kepentingan untuk semua golongan masyarakat dengan memberi kemudahan sosial seperti sekolah, klinik dan hospital di kawasan-kawasan desa dan bandar. Walaupun kemudahan-kemudahan tersebut terdapat di kebanyakan tempat di kawasan-kawasan luar bandar, namun kualiti perkhidmatan agensi-agensi ini masih belum cukup memuaskan kerana tumpuan diberi untuk yang lebih banyak kepada kawasan-kawasan bandar. Di kawasan Padang Terap, sebagai contoh, walaupun hospital di sana telah diperbaiki dan ditambah beberapa peralatan yang perlu, namun kekurangan doktor pakar, kaki tangan dan kaki tangan perubatan masih tidak mencukupi. Penduduk di Padang Terap hampir 70,000 orang, sedangkan di sana tiada doktor pakar. Contohnya, doktor hanya 4 orang sahaja. Oleh sebab itu, apabila berlaku kecemasan, para pesakit terpaksa dihantar ke Hospital Al-Usta untuk mendapat rawatan lanjut. Akibat daripada kekurangan doktor pakar dan doktor, kadang-kadang berlaku perkara yang amat menyayatkan hati. Kes seorang ibu yang dikesan sebagai pengidap sakit jantung dibuat temu janji hampir 4 bulan untuk bertemu doktor pakar bagi menentukan rawatan lanjut. Akhirnya pesakit tersebut meninggal dunia sebelum sempat berjumpa doktor pakar. Begitu juga beberapa kes melibatkan pesakit-pesakit kencing manis. Oleh kerana mereka miskin, tidak mampu berulang alik ke hospital dan tidak mampu menunggu terlalu lama pada setiap kali datang ke hospital untuk berjumpa dengan doktor, mereka mengambil keputusan untuk menggunakan saja ubat-ubat kampung, ubat akar kayu yang diproses oleh dukun tempatan.
Akibatnya pesakit-pesakit tersebut Ada yang Mat. Nak bagi. No way. sikit weh. Oh bagi. Bila. Ya, yang tadi no way yang ni. Yes way. Terima kasih. Datuk Yang Dipertua, saya ingin mendapat penjelasan sikit daripada Yang Berhormat mengenai dengan kesihatan ini, Yang Berhormat. Kita lihat hari ini kerajaan Malaysia terutama sekali bangga dengan terdapatnya hospital-hospital yang canggih. Dan yang terbaru, terdapat hospital yang paling canggih, 7 bintang dinamakan, yang baru disediakan di Jalan Tun Razak. Jadi kalau saya sebutkan perkara ini, kita lihat kesihatan dan pendidikan hari ini telah dijadikan modal perniagaan oleh pihak-pihak tertentu. Kalau kita bandingkan dengan yang Muhammad sebut tadi, masyarakat luar bandar yang begitu ketinggalan dari segi soal pendidikan dan kesihatan ini. Jadi saya minta penjelasan sikit daripada Yang Muhammad dari segi keadilan yang perlu diperolehi oleh masyarakat kita. Terima kasih. Masa Muhammad ada 2 minit. Tanah Merah. Saya bersetuju dengan apa yang telah disebutkan oleh Yang Berhormat, dan itu adalah merupakan suatu ketidakadilan sosial oleh kerana tumpuannya lebih banyak di bandar-bandar seperti mana yang saya sebutkan. Akibat daripada itu, pesakit-pesakit tadi akhirnya bukan hanya setakat menderita penderitaan yang terpaksa ditanggung oleh mereka, bukan saja dari segi fizikal, malah dari segi mental, kerana tidak mampu bekerja untuk menyara hidup keluarga. Selain golongan ini, terdapat ramai ibu bapa terpaksa memelihara anak-anak cacat dalam keadaan kemiskinan yang mencekam kehidupan mereka. Ada kanak-kanak cacat yang ditinggal bersendirian seorang diri pada setiap hari di rumah kerana ibu bapaknya terpaksa ke ladang untuk menoreh getah atau mencari rezeki di tempat-tempat lain untuk menyara hidup keluarga. Datuk Yang Dipertua, saya menggulung menyentuh tentang mobiliti sosial. Kini terdapat jurang kaya miskin yang agak melebar. Kelebaran jurang ini akibat daripada amalan dasar ekonomi kapitalis. Melalui sistem ini, penggunaan sumber asli diberi kepada masyarakat, syarikat-syarikat besar, dan pembangunan ditumpukan untuk projek-projek mewah tanpa lagi mengambil kira kestabilan alam sekitar. Eksploitasi sumber dilakukan semahu-mahunya semata-mata untuk mengaut keuntungan semaksimal mungkin, dan sistem ini juga tidak mementingkan soal-soal pengagihan dan tidak mengambil kira rasio kebajikan pekerja, malah kadang-kadang sanggup mengetepikan kepentingan moral. Sikit lagi tak boleh? Ya dah boleh, Mak. Ditebik Apa boleh? dengan izin. Tak boleh. Tomorrow ya, Mak. Oleh kerana masa tidak mengizinkan, dan terima kasih Dalam jatuh kuasa. Sekian, terima kasih. Saya bagi